Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati barisan imam, barisan Bilal, siap-siap surau, ahli jawatan kuasa tinggi, ahli jawatan kuasa kecil surau, seterusnya muslimin muslimat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu nama hadirin sekalian, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya, rasa kasih saya kepada anda semua. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk saya ingatkan, marilah kita bersama-sama berniat i'tikaf di masjid ini. Bagi yang belum berbuat demikian, moga duduknya kita saat ini di tempat yang Allah cinta, Allah limpahkan pahala, rahmat, ketenangan dan diperkenankan doa-doa kita. Moga duduknya kita saat ini di tempat yang telah kita mendirikan salat padanya, disempurnakan doa malaikat kepada kita dengan 3 doa pada saat ini. Malaikat sedang mendoakan kita dengan 3 doa. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Sampai bila malaikat mendoakan kita dengan 3 doa tersebut, sehingga kita melakukan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, kita berhadas ataupun batal sembahyang, dan yang kedua, kita menyakiti orang lain. Jadi tuan-puan, kita harap dapat kita bersama-sama menjaga adab di dalam rumah Allah yang Allah muliakan sendiri. Moga dengan 3 doa malaikat tersebut Allah berkati kita, ampuni kita, rahmati kita dan terima taubat-taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah maklum kita berada pada bulan Zulhijjah, yang mana baik untuk kita sama-sama ulang kaji berkaitan dengan bulan tersebut, keistimewaannya dan apa yang Nabi dan Allah minta kita buat sesuatu pada bulan ini. Begitu juga pada bulan Ramadan sebelum ini, kita dah tahu kelebihan dia, kita belajar kelebihan dia, kita tahu hukum hakam berkaitan dengannya, kita tahu keistimewaan bulan Ramadan. Dan juga tuan-puan, Zulhijjah juga ada keistimewaannya yang tersendiri berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, yang mana mungkin biasa kita dengar ayat ini, yang mana kefahaman maksud yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Allah menciptakan langit dan bumi. Itu satu. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, iaitu hari yang mana Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana pada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Ada 12 bulan dari bulan Muharram sampai Zulhijjah. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah pilih diharamkan, disucikan untuk apa? Dzalika ad-dinul qayyim. Allah sambung dengan apa? Ketetapan yang demikian itu adalah agama yang benar, agama yang lurus. Ini poin dia. Fala tadlimu fihinna anfusakum.
Dalam 4 bulan yang Allah nak sebutkan nanti ini, Allah mengatakan, maka janganlah kamu menganiayai, menzalimi, tazlimu, jangan kamu menzalimi diri kamu pada 4 bulan haram. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan apakah 4 bulan haram itu. Yang pertama, bulan Zulqa'dah, bulan lepas. Zulhijjah, bulan sekarang. Muharram, bulan yang nak mai ni, yang akan datang. Dan satu lagi, bulan Rajab. Inilah 4 bulan haram yang Allah sucikan, yang Allah haramkan kita buat apa, tuan-puan? Berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan, menumpahkan darah, menzalimi orang lain. Jadi ayat ini, peristiwa ini, pada zaman Nabi memang kalaulah seseorang itu bermusuh macam mana pun dengan seorang ni, bila mai 4 bulan haram ni, dia takkan kacau orang. Walaupun dia jumpa seseorang yang pernah bunuh ayah dia, bila dia jumpa pada bulan Zulhijjah contohnya, dia tahan, disimpan dulu. Tak apa Ustaz, tunggu keluar pada bulan haram, aku kejar. Maknanya apa? Mereka ini juga, tuan-puan, zaman jahiliah dulu, mereka memuliakan 4 bulan ini. Sehingga disebutkan dalam tafsir Tabrani dan lain-lainnya, yang tadilah Islam yang mana bila jumpa orang yang pernah membunuh ahli keluarganya, dia takkan bunuh, dia takkan kacau orang tu, dia takkan memberi darah kepada orang itu pada 4 bulan tersebut. Itu zaman dulu, maknanya Nabi pun tak boleh berperang pada 4 bulan itu, kecuali geng-geng orang kafir ini dia serang kita, baru kita serang balik. Kita takkan mulakan berperang dengan mereka pada 4 bulan ini. Apakah value ayat ini pada zaman sekarang? Dalam ayat ini Allah mengatakan fala tazlimu, jangan kamu menzalimi diri kamu pada 4 bulan ini. Maknanya zaman sekarang, kalau kita nukilkan banyak riwayat daripada pandangan Ibnu Abbas dan lain-lainnya, mereka mengatakan maksud lain dia ialah 4 bulan ini jangan kamu menzalimi diri kamu dengan buat dosa, kan? Buat maksiat, buat perkara-perkara yang Allah larang. Kalau kita tahu bila kita buat dosa, sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Apa maksud zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu maknanya adil. Tapi kalau kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu membawa maksud zalim. Sebab tu Nabi Adam AS doa macam mana, tuan-puan? Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Dia menggunakan perkataan zalamna, menzalimi dirinya. Sebab apa? Terlanjur melanggar perintah Allah. Jadi tuan-tuan, selama 12 bulan kita memang tak boleh buat dosa, kena mengelakkan diri dari buat apa yang Allah larang. Tapi kena betul-betul jaga diri lagi pada 4 bulan haram. Kerana disebutkan dalam beberapa pandangan ulama tafsir, antaranya Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kalau kita melakukan dosa pada 4 bulan haram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram dan bulan Rajab, kita risau dosa, Allah lipat gandakan azab dia. Tapi Allah itu maha adil. Kalau kita buat perkara kebaikan, amal soleh pada bulan-bulan haram, maka pahalanya Allah lipat gandakan, insya-Allah. Itu pandangan yang famous, pandangan yang masyhur. Jadi itu tuan-puan, Allah mengatakan aku cipta 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan yang special, aku letakkan keistimewaan yang tertentu. Maka 4 bulan itu kita kena pelihara diri kita. Jadi kita tengok dalam bulan Zulhijjah sebenarnya, tuan-puan, ada hari-hari yang mana Allah pilih sebagai hari yang terbaik. 12 bulan, bulan Ramadan memang tak kira, dia memang special sangat. Tapi selain pada bulan Ramadan, ada 4 lagi bulan yang telah kita sebutkan tadi. Contohnya bulan Zulhijjah yang kita nak bincang pada malam ini. Malah dalam Al-Quran disebutkan pula dalam bulan Zulhijjah ada beberapa hari yang mana Allah letakkan
menyebabkan Allah pilih mendapat kelebihan yang lebih berbanding pada hari-hari yang lain di bulan Zulhijjah. Seperti mana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr, surah yang kalau kita duduk sadu khatam Quran, kita baca Quran, kita akan dengar surah ini, iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga surah Al-Fajr. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Itu ayat 1 hingga 3 surah Al-Fajr. Ada khilaf ulama membincangkan tentang makna ayat yang dibacakan tadi. Dia adalah 3 ke 4 pandangan ulama berkaitan dengan makna ayat tersebut. Kan Allah kata demi waktu fajar, walayalin 'ashr, demi 10 malam, wasyaf'i, demi waktu genap, wal watr, dengan waktu ganjil. Apa benda ni? Maka ulama menyebutkan apa? Antara pandangan yang terkuat, yang terkenal, pandangan majoriti ialah yang menafsirkan ayat ini membawa maksud Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maknanya daripada hari Jumaat lepas sampai ke hari ini, sampai ke hari raya Aidil Adha nanti, 10 hari ini tuan-tuan adalah 10 harinya Allah sumpah padanya, yang terdapat kelebihan, keistimewaan yang tertentu yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Sehingga kan ada beberapa amalan yang kita sunnah dan dituntut untuk beramal pada 10 hari di awal Zulhijjah ini. Akan banyak dia punya penafsirannya. Antaranya walayalin 'ashr, 'ashr itu membawa maksud 10 awal Zulhijjah. Wasyaf'i, iaitu genap, ini membawa maksud 10 Zulhijjah pada hari raya Aidil Adha. Dan wal watr, iaitu ganjil, membawa maksud 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah. Senang cerita, daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, Nabi dan Allah untuk mengingatkan kita untuk memperbanyakkan amal soleh pada 10 awal Zulhijjah tersebut. Malah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya, disebutkan 10 awal Zulhijjah ini sebagai hari-hari yang dicintai oleh Allah kalau kita melakukan amal soleh padanya. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah adalah harinya Allah paling cinta dalam 10 hari ini kepada hambanya yang melakukan amal soleh. Sehingga kan kalaulah tuan-puan kita lihat antara pandangan ulama mengatakan apabila sesuatu itu dicintai oleh Allah, maknanya perkara itu ada keutamaan lebih berbanding yang lain. Contoh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain, tempat yang paling Allah cinta ialah masjid, tempat yang paling Allah benci ialah pasar. Sebab itu tuan-tuan, kan tadi kita kata, ulama kata bila sesuatu perkara itu Allah cinta, maka perkara itu special, dan bila kita buat sesuatu pada waktu dan perkara yang Allah cinta itu besar ganjarannya. Contoh, Allah kata, Nabi kata, masjid tempat Allah paling cinta, masjid surau tempat Allah paling cinta. Sebab itu tuan-tuan, bila kita solat berjemaah di masjid, pahalanya tidak sama kita berjemaah di rumah. Pahalanya tidak sama kita berjemaah di surau pasaraya, di surau tempat kerja, tak sama pahalanya. Tuan-tuan solat berjemaah di surau Ar-Rawdah, nilaian pahalanya kita tahu bila solat berjemaah 27 darjat. Kita buat kat rumah ke, kita buat kat masjid surau ke, kalau kita solat berjemaah ada 27 darjat. Tapi kalau kita berjemaah di masjid surau ditambah 20 darjat. Itu tak ada pada tempat lain, hanya ada di masjid dan hanya ada di masjid dan surau. Begitu juga Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan lain-lainnya, tempatnya Allah cinta dan Allah bagi ganjaran yang lebih berbanding yang lain. Menunjukkan apa tuan-tuan? Kita kena rebut hari-hari tempat-tempatnya Allah cinta ini
Sebab ini antara asbab yang membezakan pahala kita dengan orang lain. Dia ada banyak tuan-tuan. Kalau kita nak mendapat pahala yang lipat ganda pada satu-satu amalan yang kita biasa buat, dia bergantung pada tempat, pada masa, pada keadaan, pada bulan, waktu bila yang kita buat. Itu yang pertama disebut sebagai hari yang Allah cinta, dan sesiapa yang melakukan amal soleh padanya, dia bakal memperoleh cinta Allah dan dilipat gandakan ganjaran dan pahalanya. Sehingga kan kalau kita melakukan amalan yang mafdul, amalan yang kurang kelebihannya, sikit pahalanya bagi pandangan kita lah, dan kita lakukan amalan itu pada bulan Zulhijjah, pada 10 awalnya, pada bulan Ramadan, pada hari-hari bulan-bulan yang Allah katakan bulan dan hari itu special, maka nilai pahalanya dilipat gandakan, pahalanya dilebihkan. Dan kita ingat Allah Maha Adil. Kita risau, kita takut bila kita buat dosa pada bulan dan hari yang Allah cinta, yang Allah letakkan kelebihan, kita risau Allah lipat gandakan azabnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dari Quran kita ambil untuk kita faham, untuk kita secara ringkas dapat lihat bahawasanya bulan Zulhijjah khususnya 10 awal ini adalah hari-hari yang Allah cinta, hari-hari yang special yang mana terdapat di sana pahala yang besar, pahala lipat ganda yang Allah dan Nabi janjikan buat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit keutamaan tambahan yang kita boleh ambil dari bulan Zulhijjah ini apa dia? Antaranya, Islam disempurnakan pada bulan Zulhijjah. Ayat Al-Quran yang Nabi nak bagi tahu kepada kita bahawasanya syariat agama Islam dah sempurna, diturunkan pada bulan Zulhijjah. Ayat tersebut ialah ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini Allah telah menyempurnakan agama kamu. Ayat itu kita kena ingat, memang nampak ayat tu macam ayat last Quran, tidak. Al-yawma akmaltu lakum bukanlah ayat terakhir diturunkan Quran, tidak, ada ayat lain. Wattaqu yawman turja'un, itu ayat yang terakhir turun daripada Al-Quran. Sebanyak 6 ayat. Yang tadi tu ayat last. Al-yawma akmaltu lakum bukan ayat last, tapi ayat yang mana Allah nak beritahu habis saja saat ini sempurnalah syariat agama. Tidak ada tokok tambah, topak, renovate, tak ada dah. Ayat itu diturunkan pada bulan Zulhijjah. Sepakat ulama tuan-puan, majoriti ulama tafsir mengatakan ayat itu turun di bulan Zulhijjah saat haji wada' Nabi. Nabi buat haji berapa kali? Nabi buat haji sekali. Nabi buat umrah berapa kali? 3 kali. Maknanya apa? Pada haji yang Nabi yang pertama dan yang terakhir itu, ketika Nabi berada di padang Arafah, disebutkan dalam riwayat yang mana asar daripada Sayyidina Umar, keadaan tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahawasanya pada hari itu, hari Jumaat, di padang Arafah, pada saat Nabi haji wada', turunlah ayat tersebut di bulan Zulhijjah. Maknanya ayat sempurnanya agama Islam turun pada bulan Zulhijjah. Seterusnya bulan Zulhijjah ini juga special sebab adanya puasa hari Arafah, kan? Pada 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah ni tuan-tuan, kan? Dia kita tahu disebut dalam hadis Imam Muslim, pahalanya Allah ampunkan dosa 2 tahun. Dosa yang dulu, dosa yang akan datang. Siapa berpuasa pada 9 Zulhijjah pada hari Arafah, kepada siapa? Kepada orang yang bukan buat haji. Adakah haram orang yang jemaah haji itu dia berpuasa pada hari Arafah? Tidak haram, tetapi menyalahi sunnah. Apa dia? Nabi tak buat, kan? Kita tak kata haram. Makna saya kata Nabi tak buat ni ialah Nabi nak suruh kita lupakan kepenatan, lupakan kelaparan. Bila kau ada di padang Arafah,
fokusnya munajat kepada Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah, mengiktiraf Arafah, mengiktiraf dosa kita kepada Allah. Itu yang dituntut pada hari dan di padang Arafah kepada jemaah haji. Tapi pada kita yang bukan yang pergi haji, dianjurkan sangat oleh Nabi dan juga para sahabat. Mereka membiasakan dan disunahkan puasa pada hari Arafah. Dia tak sama dengan puasa hari Ashura. Kan? Puasa Ashura bila tuan-tuan? 10 Muharram, bulan nak mai ni, bulan depan. 10 Muharram puasa hari Ashura. Nabi puasa sebab orang Yahudi puasa kan, dia pun kata kami nak bersyukuri itu ini. Dan disebutkan oleh ulama, puasa hari Ashura itu dia daripada Nabi Musa. Tapi puasa Arafah ini daripada Nabi Muhammad. Syariat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad kepada kita ada pada bulan Zulhijjah. Puasa hari Ashura diampunkan dosa setahun yang lalu. Puasa hari Arafah diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu spesialnya puasa hari Arafah, berbeza dengan puasa hari Ashura. Yang kita dah faham tuan-tuan, kalau kita dengar sebelum-sebelum ini baca hadis, Quran dan sebagainya mengatakan diampunkan dosa kita. Contoh dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Hud juzuk yang ke-12 ayat 114, Allah mengatakan innal hasanati yudhhibanas sayyi'at. Sesungguhnya semua pahala ataupun amal soleh yang kita buat tuan-tuan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa yang kita buat kepada Allah. Kita istighfar, kita baca Quran, kita buat amal soleh, kita solat sunat dan lain-lainnya, semua itu menghilangkan dosa, menghapuskan dosa. Tapi apa yang ulama sebut, ia sebagai dosa-dosa kecil. Dosa besar kita nak hapuskan, ia kena dengan taubat kepada Allah. Dosa dengan manusia kita nak Allah hapuskan dengan cara minta maaf kepada manusia tersebut dan minta dihalalkan. Kan, contoh kita buat solat sunat, solat sunat tasbih kan, setengah kita buat kan, diampunkan dosa 10 jenis dosa. Ada hadis dia, walaupun hadis itu lemah, tapi diamalkan dan dianjurkan oleh ulama untuk kita buat. Kan, dihapuskan 10 dosa-dosa dulu, dosa akan datang, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa tersembunyi, dosa terang-terangan, dan lain-lain. Kan, semuanya merangkumi dosa-dosa kecil. Tapi dalam syarah Imam Muslim ditambah dengan apa tuan-tuan? Diringankan dosa-dosa besar atau dinaikkan darjat kita. Maknanya dinaikkan darjat tu apa? Contohlah kita Allah jadikan selalu buat amal soleh. Tak dan kita nak buat dosa, baru buat dosa kecil, kita buat amal soleh, hilang dosa tu. Jadi bila kita lakukan satu-satu amalan yang mana dijanjikan diampun dosa, padahal kita tak ada dosa, maka ditukar dengan ditinggikan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, itu antara keutamaan, kelebihan sampingan yang ada pada bulan Zulhijjah yang Allah pilih sebagai bulan untuk dimuliakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, antara amalan utama yang kita kena usaha lakukan, melazimi diri kita pada bulan Zulhijjah, juga pada bulan yang lain. Kan, macam kita tahu bulan Ramadan dia ada amalan-amalan utama, amalan-amalan tertentu yang kita kena pulut, kena lazimkan pada bulan Ramadan. Begitu juga pada bulan Zulhijjah. Yang pertamanya disunahkan, dianjurkan kita untuk berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Sama ada kita berpuasa direct ataupun kita kena bagi ada juga kita puasa pada di antara 1 hingga 9 Zulhijjah. Sebab apa tuan-tuan? Ada hadis Nabi dalam riwayat menyebutkan Nabi puasa full 1 hingga 9 Zulhijjah. Ada riwayat hadis lain kata tak, mana ada. Jadi ulama gabungkan macam mana. Kalau hang mampu puasa full itu lebih baik, sebab ini termasuk hari-hari yang Allah cinta. Bila kita buat amalan soleh, khususnya ibadah puasa yang Allah janjikan pahalanya surprise, maka itu lebih afdal. Kan?
Ada juga pandangan ulama yang kedua mengambil kepada hadis yang kata Nabi tak puasa pun pada 1 hingga 9 Zulhijjah, mengatakan boleh kita celup-celup puasa. Contohnya kita pilih Isnin dan Khamis. Tapi 9 Zulhijjah tidak ada khilaf kan. Ni cerita 1 hingga 8 Zulhijjah. Malah 8 Zulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah. Ada hadis lemah yang menganjurkan kita berpuasa pada hari tersebut. Tapi kita ada hadis yang kuat mengatakan 1 hingga 9 itu harinya Allah cinta, siapa-siapa buat amal soleh, special pahala dia. Jadi hadis lemah itu boleh kita nak jadikan amalan untuk kita juga berpuasa pada hari tarwiyah, pada 8 Zulhijjah. Itu yang pertama tuan-tuan. Usahalah dapatkan walaupun sehari di antara 1 hingga 9 Zulhijjah untuk kita menjalani ibadah puasa padanya. Yang kedua, dianjurkan, disunnahkan untuk kita banyakkan bertakbir, bertasbih, bertahmid pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Kan? Kita kena ingat tuan-tuan, takbir ini dia ada 2 jenis. Satu takbir umum, iaitu disebut sebagai mursal ataupun mutlak. Satu lagi takbir muqayyad yang dia terikat pada, dilaksanakan pada setiap habis solat fardu. Jadi takbir raya yang kita dah buat pada malam raya dan siang sebelum nak solat raya, itu takbir muqayyad. Takbir pada hari raya Aidil Adha dia akan dimula pada 9 Zulhijjah. Pada kita raya hari Ahad, hari Sabtu dah kena takbir raya bermula subuh 9 Zulhijjah. Itu takbir muqayyad. Habis solat fardu, ingat tuan-tuan, solat fardu bukan solat sunat. Solat fardu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai habis. Kan? Sampai bila? Bermulanya subuh 9 Zulhijjah pada hari Arafah sehingga asar hari tasyrik yang ketiga, iaitu asar 13 Zulhijjah. Itu takbir muqayyad kan, yang mana kita disunnahkan untuk kita bacakan pada setelah selesai solat fardu. Yang saya nak cerita ni takbir mutlak, takbir yang umum. Para sahabat Nabi dikhabarkan dalam beberapa hadis yang sahih, mereka ini bila berjalan di pasar, bila mereka keluar pada tempoh masa sebelum hari Arafah ini, mereka banyakkan bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dengan suara yang ada, bukan dalam hati. Kita pergi pasar malam Khamis ni kan, Allahu akbar, kita buat takbir raya, boleh ke tidak? Disunnahkan, dianjurkan kita perbanyakkan zikir pada 1 hingga 10 Zulhijjah, dan seterusnya kita buat takbir raya sehingga 13 Zulhijjah. Itu amalan yang dituntut. Yang kedua, pada bulan Zulhijjah perbanyakkan takbir dan perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang besar, apa dia? Melakukan ibadah korban dan menunaikan haji. Melakukan ibadah korban dan menunaikan haji ataupun umrah pada bulan Zulhijjah. Ibadah korban, Allah berfirman di dalam surah Al-Kawthar, surah yang paling pendek dalam Quran. Kan ayat dia ada 3, tapi Ustaz, wal asr pun 3 ayat. Apa nak kata dua-dua tu kan surah yang pendek. Bezanya dekat bilangan huruf dia, bilangan kalimah dia. Kalau dalam surah Al-Kawthar, bilangan huruf dia 46 huruf lebih kurang. Kalau dalam surah Al-Asr, bilangan huruf dia dalam 70 lebih. Sebab tu Al-Kawthar surah yang paling pendek. Itu kalau kita tengok dalam kitab Ulum Al-Quran. Jadi Allah mengatakan pada ayat yang kedua, ayat yang pertama, Inna a'tainakal kawthar. Ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Dan solatlah kamu, dan apa? Dan melakukanlah ibadah korban pada hari raya Aidil Adha dan pada hari-hari tasyrik. Jadi korban, qurba, bahasa Arab membawa maksud dekat. Kan? Qarib, rakan karib kita sebutkan. Makna rakan karib ni kawan rapat kita.
Tapi kita eja dengan karib, K-A-R-I-B. Kalau bahasa Arab, qarib, qaf. Qurban bukan K-O-R, tapi Q. Maknanya dekat. Jadi ibadah korban ini tuan-tuan, Allah anjurkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Jadi ibadah korban, kalau dari sudut konteks yang lain, sebenarnya ibadat korban yang kita nak buat pada hari raya korban nanti ini melibatkan ibadat kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada manusia dengan kita bagi sedekah daging-daging yang kita korbankan tadi. Sebab itu majoriti ulama mengatakan korban lebih afdal. Kita buat sembelih korban pada hari raya korban sehingga 13 Zulhijjah lebih afdal amalan tersebut berbanding kita bagi sedekah, kita berinfak dengan nilai harga yang sama pada hari tersebut. Ibadat korban satu pangku sebahagian 800 setengah. Kita malas berapa? Baik aku ambil 800 setengah tu aku sedekah kat anak-anak yatim. Ganjaran dia tak sama. Walaupun nilai dia punya ringgit tu sama, tapi nilai yang pahala di sisi Allah tidak sama. Itu. Dan hukum dia apa tuan-tuan? Hukumnya sunat muakkad, sangat dituntut dan wajib bagi mereka yang bernazar. Kan mereka yang bernazar, aku nak berkorban tahun ni, kalau aku dapat sekian, maka dia wajib berkorban kalau dia sudah dapat apa yang dia hajatkan. Bagi haji pula tuan-tuan, ganjarannya syurga. Kan? Ganjarannya syurga dan diampunkan dosa kita seperti kita seorang bayi. Kan? Disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, kalau seseorang itu buat ibadah haji ataupun umrah dan menjaga adab-adab dan disiplinnya, maka dia ini ahli syurga. Dia akan diberi syurga. Dia akan diampunkan semua dosa-dosanya. Dengan syarat apa? Dia menjaga percakapan dia daripada rafatha wala fusuq, cakap perkara dosa, cakap perkara keji, cakap perkara hina waktu kita sedang melakukan manasik haji dan umrah. Dalam solat kita dan dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-A'raf, kita sebut apa tuan-tuan dalam doa iftitah? Inna salati wa nusuki. Wa nusuki, manasik, perkara yang sama. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala nusuk, manasik, tata cara, aturan agama yang ibadat kita nak buat kepada Allah, kita setiap hari kita sebut kepada Allah lillahi ta'ala. Begitu juga haji dan korban. Kita tak mau buat ibadat korban ini tak ikhlas. Hang bagusnya setiap turn aku tengok nama hang mesti ada buat korban. Hang bagusnya setiap turn aku tengok duk pergi umrah, duk pergi haji. Kalau dia seronok dengan perkataan tersebut, lillahi ta'ala hilang. Jadi tak sampai dengan makna qurb. Allah nak ajar kita dekatkan diri kita kepada Allah, buat sesuatu hanya kerana Allah, tapi kita menyeleweng kita punya niat dan tujuan, tak sampai makna sebenar qarib ataupun muqarabah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang ini saya kongsikan tuan-tuan berkaitan dengan amalan korban dan juga haji dan umrah, yang mana kita boleh ambil ibrah, pengajaran daripada dua amalan tersebut, yang mana mungkin ada sebahagian kita akan laksanakan pada bulan Zulhijjah. Yang pertama, Allah nak ajar kita ikhlas bila nak lakukan ibadat. Kalau dengan korban kan, Allah nak bagi kita apa? Kita buat ibadat korban, kita tak berniat pun nak ambil panggu daging tu. Kan? Kalau boleh itu yang terbaik. Kita biar AJK-nya lansaikannya, agihkan kepada orang yang layak. Kita tak mau ambil, walaupun kita boleh ambil. Tapi kita nak capai martabat korban yang sebenar, kita bagi 800 satu bahagian, letak habis. Kita pergi untuk saksikan, sebab apa dia? Ada ganjaran lain yang kita saksikan. Kan? Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Hajj, Allah tak berhajat kepada daging, kuku, bulu-bulu lembu kan. Segala apa yang ada dekat lembu. Allah tak berhajat pada darah-darah yang ada pada haiwan yang kamu korbankan. Tapi Allah kata takwa. Takwa itu yang dekat kepada ikhlas. Kalau kita buat benda tu,
Kalau kita sedang melatih diri kita ikhlas kepada Allah. Haji dan umrah pun sama. Kita buat bukan untuk title, bukan untuk kita duk bagi kat dia ni pakcik. Bukan pakcik, haji. Tu. Kita tak mau macam tu. Sebab tak capai tujuan yang Allah kata lillahi ta'ala. Itu yang pertama, kita boleh ambil pengajaran daripada ibadah haji, umrah dan korban. Belajar untuk ikhlas kepada Allah. Yang kedua, belajar ikut aturan agama dan tuntutan Nabi. Kalau untuk ibadat korban, Nabi suruh kita pilih haiwan yang elok-elok, tidak cacat, tidak ada penyakit kan, tidak orang kata apa, kalau untuk bab makruh mungkin tanduk dia patah sebelah, telinga dia rosak kan. Bukan Nabi nak kita minta kita pilih haiwan yang terbaik. Malah Nabi juga ajar kita untuk ikut aturan agama dalam ibadat korban. Hanya pilih haiwan yang aku sebutkan saja. Kan lembu, unta, kambing. Jangan hanya sembelih korban ayam, kuda, rusa. Itu antara haiwan yang halal dimakan. Tapi pada ibadat korban ada haiwan khusus. Nabi kata siapa nak buat, nak diberi pahala yang dijanjikan, nak mencapai ketakwaan, aku nak ajar Islam ini ada aturan dia. Kita kena ikut. Jadi itu ibadat korban yang Allah nak ajar. Ikut apa yang Nabi sebutkan, Allah sebutkan. Yang mana kita jangan duk main-main. Dia ada waktu-waktu dia yang boleh kita sembelih. Ada seorang sahabat ni, dia excited nak sambut Hari Raya Aidil Adha. Dia sembelih kambingnya pada 9 Zulhijjah. Nabi jawab apa? Tak dapat ibadat korban punya pahala. Itu Nabi nak beritahu. Yang mana kita boleh ambil pengajaran ibadat ini, tuan-puan, dia ada masa-masa dia. Solat, dia ada waktu solat zuhur, waktu solat asar. Ibadat dan lain-lain, dia ada tata cara dan disiplin dia yang kita kena buat. Haji pun sama. Kita tak boleh duduk langkau kan. Kita tak boleh nak langkau, kita pergi je sampai dia Jeddah, sampai saja Mekah, kita pergi sa'i dulu. Kita tahlul kan, kita pergi tawaf. Tak boleh. Dia ada aturan dia. Solat pun sama, kena berdiri, tak boleh berdiri duduk. Tapi waktu nak angkat takbir kena berdiri dulu. Agak tak mampu berdiri baru duduk, bukan terus duduk padahal dia mampu berdiri. Dia ada aturan agama yang Islam nak ajar. Dua ibadat ini yang berlaku pada bulan Zulhijjah, ikut agama, bukan ikut suka kita. Supaya apa? Supaya kita dapat menjamin ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima. Yang ketiga, dalam dua ibadat ini Allah nak ajar apa? Bila engkau nak buat ibadat, persembahkan kepada Allah yang terbaik. Kan? Kalau kita lihat, tuan-tuan, kalau kita lihat setiap malam lah kita nak baca surah apa sebelum tidur. Kadang-kadang setengah tempat dia bacakan setelah solat fardu isya, baca beramai-ramai surah Al-Mulk. Kalau kita lihat surah Al-Mulk, kan Allah mengatakan pada ayat yang kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, yang mana dalam kita hidup nak sampai ke kita meninggal dunia, dalam tempoh tersebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan sentiasa uji manusia ini dalam tempoh dia hidup, amalan apa yang terbaik dipersembah kepada aku. Maknanya bukan ayat ini saja, tuan-tuan, bukan hanya dalam surah Al-Mulk, banyak ayat Quran yang lain Allah meletakkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibadat korban, kita tak boleh pilih haiwan yang cacat. Kita kena pilih haiwan yang terbaik, yang gemuk, yang sehat, yang cukup umur, yang sempurna. Barulah kita boleh persembahkan korban tersebut kepada Allah. Kan dalam bab haji pula begitu juga. Kita bila nak buat haji, kena dengan duit hasil yang baik, sumbernya baik. Kita pergi dengan niat yang baik. Yang mana kedua-dua ini kita nak mencapai ahsanu amalan. Ahsan, paling terbaik punya amalan. Tuan-puan, sama kita hidup 70 tahun, 60 tahun, 30 tahun, ada tak satu amalan yang kita betul-betul buat ikut tata cara agama, dan betul-betul kita jaga hati kita daripada penyakitnya riya, sum'ah, sombong? Kita jadi imam, adakah setiap kali kita solat itu ahsanu amala? Adakah kita setiap kali kita lakukan azan itu kita niat untuk ahsanu amala? Juga tuan-puan, ibadat yang lain, kita baca Quran,
Pernah tak kita baca Quran bersungguh-sungguh seperti Al-Quran Allah sebut dalam akhir surah Al-Baqarah kan? Allah mengatakan Al-Quran itu dibaca dengan haqqa tilawati, sebenar-benar bacaan, barulah mencapai ahsanu amala. Ini kita ada duit, ada masa untuk belajar Quran, tapi kita masih nak baca dengan lekeh-lekeh, tajwid tunggang terbalik, sebutan huruf tukar tak tukar, maknanya kita belum mencapai ahsanu amala, dan kita akan dipersoalkan oleh Allah nanti di akhirat nanti. Jadi ini dua ibadat yang Allah nak ajar kita supaya apa? Usaha menjadikan setiap ibadat yang kita buat dalam sehari kita ahsanu amala. Yang seterusnya Allah nak ajar kita sedekah harta. Ibadat korban, ibadat haji, Allah nak ajar kita urus harta. Kita tahu di mahsyar nanti disebut dalam hadis Imam Tirmizi, ada 5 dan beberapa soalan. Ada kata 5, ada kata 4 kan. Soalan-soalan yang Allah akan tanya di mahsyar nanti, antaranya harta kamu kan. Kat mana kamu dapat? Kat mana kamu bagi? Maka dalam ibadat korban, dalam ibadat haji dan umrah, pada bulan Zulhijjah, Allah nak ajar kita bagaimana nak uruskan harta. Yang mana kita kena guna harta yang baik, duit yang baik, dan kita melakukan korban. Maknanya Allah nak ajar kamu nak belanja harta ke mana? Ke jalan ibadat, fi sabilillah, ke jalan yang bagi manfaat kepada orang. Bila kita buat ibadat korban kerana Allah, tapi daging itu bagi tak manfaat kepada orang yang mungkin fakir miskin, yes, itu yang Allah nak ajar. Duit yang hang ada, sedekah pada jalan agama, jalan kebaikan, dan usaha perkara itu dapat bagi manfaat kepada ummah. Haji pun sama kan, umrah pun sama. Allah nak ajar kita bagaimana menguruskan harta, dan Allah nak ajar kita jangan kedekut kan. Allah nak ajar kita suka bagi sedekah. Jadi tuan-puan, kita nak bagi sedekah ini pun kita kena cerdik. Kita kena bijak meletakkan harta kita pada sesuatu tempatnya. Supaya apa? Makna yang saya nak kata cerdik ni, biar kita nampak pahala itu jariah, itu yang terbaik. Adapun kalau bukan pahala jariah tapi ada pahala besar, silakan. Tapi kita kena banyakkan memberi sedekah, ni kita nak kejar pahala jari, pahala jariah. Sebab itu yang nak bantu kita dekat kubur nanti. Wakaf apa-apa dekat masjid, surau, bangunan-bangunan rumah yang mana boleh bagi manfaat kepada umat. Kesemuanya itu kita boleh ambil pengajaran daripada ibadat korban, daripada haji dan umrah. Dan yang kelima yang boleh kita ambil pengajaran ialah belajar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Korban, Nabi ajar, Allah ajar, masuk saja 1 Zulhijjah, kalau kamu ingin melakukan korban, maka jangan kamu potong kuku, potong rambut, bulu-bulu, walaupun hukumnya makruh. Tapi kalau kita tak buat, tuan-puan, kita sedang melatih diri kita supaya tak buat perkara yang makruh, apatah lagi perkara yang Allah haramkan. Ibadat haji dan umrah, bila kita niat sahaja ihram, tak boleh tu, tak boleh ni, ada pantang larang. Ini dunia ini Allah punya, tuan-puan, kita ada pantang larang dia. Bukan hanya pantang larang ihram kita kena jaga, pantang larang seharian kehidupan kita kena jaga. Allah tak bagi itu, kita jangan buat. Allah suruh kita buat ini, kita buat. Ini yang kita dapat daripada bulan Zulhijjah, daripada ibadat korban, ibadat haji dan umrah, juga pada bulan Ramadan. Bila kita puasa, kita dah tahu pantang larang puasa, tapi rugi keluar saja puasa, kita tak puasa, kita buat pantang larang tu. Tapi sebenarnya Allah nak ajar secara tak langsung adab-adab dan disiplin ini supaya menjadikan kita apa, tuan-puan, orang yang bertakwa. Dan yang keenam, Allah nak minta kita apa? Belajar dan lazimi dan rajin berzikir kepada Allah. Tadi kita dah sebut daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah disunatkan, dianjurkan kita banyakkan berzikir, takbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Dalam ibadat haji dan umrah pun Allah nak titipkan kepada kita, banyakkan berzikir kepada aku. Kita lepas niat, kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, berzikir. Masuk saja jalan nak ke tawaf, dia ada zikir-zikir dia. Pergi ke sa'i, dia ada zikir-zikir dia, ada doa-doa dia. Ibadatnya ringkas itu Allah nak kita lazimi pada kehidupan yang pada kehidupan kita yang panjang. Banyakkan zikir kepada Allah.
Kan Allah mengatakan fadhkuruni adhkurkum pada juzuk yang kedua surah Al-Baqarah. Kamu ingat aku, kamu zikir kepada aku ingat dan aku zikir nama engkau di sisi para malaikat aku. Itu apa, kita akan sambung sikit lagi sebagai penutup kita punya perkongsian perbincangan pada malam ini. Kita bagi laluan azan terlebih dahulu untuk kita mengambil fadilat menjawab dan doa selepas azan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Tumpah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari yang keenam pengajaran yang kita boleh ambil daripada ibadah korban dan haji serta umrah ini, antaranya belajar
dan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaziminya pada setiap masa. Seperti yang kita tahu, ibadat haji, setiap masa kita berzikir dan melaziminya kepada Allah. Begitu juga kalau untuk ibadat korban, kita akan berzikir dan menyebut nama Allah ketika nak sembelih korban. Kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut, kita zikir kepada Allah pada ibadat yang kita lakukan, menunjukkan Allah nak ajar kita setiap ibadat itu kita kena laziminya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada banyak ibadat lain, antaranya banyakkan baca Quran, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesemuanya amalan sampingan yang dijanjikan pahalanya besar. Kerana apa? Kerana kita buat pada hari-hari yang Allah katakan paling aku cinta, hari-hari yang istimewa di sisi Allah. Apatah lagi kalau kita buat di tempat yang Allah cinta, di masjid surau, insya-Allah tuan-tuan mampu memberi kepada kita satu jaminan, ya Allah akan masukkan kita ke dalam golongan manusia yang terbaik. Mungkin saya pernah sebutkan, Nabi sebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sahabat tanya, siapakah manusia yang terbaik? Nabi jawab, seseorang yang panjang umurnya, banyak amal dia. Dia meninggal dunia umur 60 tahun, tapi dia bawa amal soleh seperti hidup ratusan tahun. Siapakah manusia yang terburuk? Maka Nabi jawab, seseorang yang panjang umurnya, sikit amal dia. Meninggal dunia umur 60 tahun, tapi dia bawa amal soleh seperti hidup 20 tahun. Jenuh dia nak jawab kepada Allah lagi 40 tahun di akhirat nanti. Kerana antara soalan mahsyar, tadi saya dah sebutkan, Allah tanya tentang harta, kat mana kita ambil, kat mana kita bagi. Juga Allah tanya umur kita. Kan, aku bagi umur yang panjang. Malah disebut dalam hadis sahih yang lainnya, Allah dah tak mau dah terima alasan seorang hamba yang telah aku bagikan dia hidup 60 tahun, tapi dia meninggal dalam keadaan maksiat kepada aku, tak bawa banyak bekalan untuk aku, kan, tidak menjadikan dia seorang manusia yang bertakwa. Maka seinci alasan dia bagi kepada aku tak mau terima dia. Nabi sebut 60 tahun, maknanya dah lama dia hidup tapi dia tak sedar-sedar lagi. Apatah lagi kita tuan-puan yang mungkin dah hidup 70 tahun dan sebagainya. Nasihat agama, peringatan agama, Allah juga sebut dalam surah Fatir, kan, Allah menyebutkan tentang kepada golongan manusia yang masuk dalam neraka. Mereka berdoa merayu kepada Allah, ya